Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik semula kepada bongkar jawapan untuk matematik kertas 2 trial SPM. Okey, ini adalah soalan 7. Jadi kita akan sambung soalan 7 sehingga soalan 10 lah pada masa ini. Okey, so untuk soalan 7 kita tengok jadual 7 di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan murid dalam sebuah kumpulan dengan tempoh masa dalam jam yang diperlukan untuk menyiapkan satu projek lapangan bagi subjek sejarah. Okay, kita kena faham soalan dululah. Okey, diberi bahawa tempoh masa, ini tempoh masa diberi T, jadi kita kena label dia sebagai T. Okey, berubah secara songsang dengan kuasa 2 bilangan murid. Bilangan murid dekat sini adalah N. So, bilangan murid ni kita label sebagai N. Jadi, kalau dia bagi macam ni, dia dah kata dekat situ berubah secara songsang. Okey, berubah secara songsang dekat sini. Kita terus label T berubah secara songsang, dia mesti 1 per, ya. Kalau secara songsang mesti 1 per. Kalau dia secara langsung, dia hanya terus saja dengan nilai ni. Okey. Disebabkan dia secara songsang, kita kena letak 1 per. Okay, kuasa 2 bilangan murid N. That means N kuasa 2. N kuasa 2. Okay. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, tulis hubungan dalam bentuk persamaan antara tempoh masa. Bentuk persamaan ni yang ada tanda sama dengan lah. Antara tempoh masa T dengan bilangan murid. Okay, ni T dan bilangan murid N. Dan seterusnya hitung nilai P. P dekat sini. Okay, so kita kena take note. Kita nak cari persamaan, maksudnya kita kena tukar ni dalam bentuk persamaan dahulu. So, how? Kita buat macam ni. Okay. Kita nampak ni, kita mesti tukar alpha ni dalam bentuk sama dengan K. So, how? Alpha ni mesti tukar dalam bentuk sama dengan K. Ni. Okay, sama dengan K ya. Jadi, kita akan tukar dia menjadi macam ni. T sama dengan K. Yang ni kita salin bulat-bulat 1 per N kuasa 2. So that means kalau you faham, sama dengan K ni adalah alpha. Macam tu. Okay. Kita just cara masuk K per N kuasa 2. So T equals to K over N square. Okay. Kita ganti. Dekat sini ada diberi nilai. N ada diberi nilai. T pun ada diberi nilai. So kita ganti dalam sini. T apa, N apa untuk cari nilai K. So how? What is your T just now? 12. K, kita tak tahu. N, kita ada 3. So, 3 kuasa 2. So, that means K, this one bawa pergi sebelah. 12 darab 9, you akan dapat 108. Okay, ini belum persamaan. Kita just cari K. Kita masukkan balik dalam sini. So, persamaannya ialah T equals to 108 over N square. So, ini adalah persamaan yang kita diminta untuk cari. Ya. Antara tempoh masa T tadi dengan bilangan murid N. Okay. So, dari sini kita akan dapat markah lah. Sini 1 markah. Sini 1 markah. Okay. Selepas tu, dia suruh cari nilai P. So, how nak cari nilai P? Kita gantilah dalam sini. Okay. So, kita masukkan tadi P. Kita letak N ini 4. Dan kita letak T sebagai P. Okay, kita salin dulu persamaan ni. T is equals to 108 over N square. T tadi adalah P 108. N adalah 4. So, 4 square. Nak cepat, kita just tekan calculator. 108 over 4 square. You'll get 6.75. Tapi, kita tahu P ini adalah masa dalam jam. Jadi macam mana kita nak tukar 6.75 dalam bentuk jam? Kalau kita nampak dekat sini, 6 ni memang 6 jam. Tapi 0.75 tu kita tak tahu. Okay, so 6 tambah 0.75 kan? Okay, this is actually 6 plus 0.75 hours. Okay, so kita tukar. 6 itu adalah 6 jam. 0.75 ni actually 0.75 darab dengan 60 minutes. Alright. Bila kita darab dengan 60 minutes, kita akan dapati berapa tu? 0.75 darab dengan 60 minutes, you will get 45 minutes. Okay. 45 salah, bukan 4 ya. 45. Okay. So, kita dapat dekat sini 6 jam 45 minit.
Okay, so this is your answer. Boleh? Jadi markah dekat sini ada di mana? Markahnya ada dekat sini bila you substitute nilai T dengan N dan jawapan dalam bentuk jam dan minit. Rasanya jawapan dalam bentuk ini pun diterima jugalah. Jadi ada dua saja dekat sini. Ini ataupun ini tu dikira sebagai satu markah. Okay, ni just in case lah. Siapa nak, kalau tiba-tiba soalan nak dalam jam atau minit, you kena tukar. Okay, so far boleh faham ya. Ini untuk soalan 7. Boleh ya? Okay, soalan 8 ya. Berikut merupakan bilangan soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan Explorers Mathematics. Stesen A merupakan stesen pertama. Okay, kita label this one as stesen pertama. Stesen B adalah stesen kedua dan begitulah turutannya sehingga ke stesen K. Maksudnya sampai K, this one until D saja. Jadi kita kena proceed sampai K. 1, 2, 3, 4. Ini stationnya lah. Dia terus berikutan kan. Okay. Buat kesimpulan umum. Dia nak buat kesimpulan umum secara induktif bilangan soalan bagi stesen ke N. Okay, ke N tu tak tahu sampai mana. Sampai ke Z ke kan. Okay. Jadi kita label dekat sini. Ini soalan biasalah bagi penaklukan logik. Kalau dulu penaklukan mantik, penaklukan matematik ya. Sekarang penaklukan logik. This one is soalan biasa. Tapi ini agak kebat sikit lah. Okay, so macam mana? Kita tengok dekat sini. Kalau stesen 1 ada 3 soalan, that means kita rujuk pada 1, 2, 3, 4 ya. Stesen 1 ada 3, maksudnya 1 tambah 1. Kita try dulu. 1 tambah 2. Okay. Yang ni stesen 2, 2 tambah 3, betul tak? Dapat 5 kan? Okay, ini stesen 3, 3 tambah 4. Siapa kita ikut? Yang ni dulu Yang ini kita ikut dulu. 1, 2, 3, 4 ni kita nak seragamkan dia lah. Okay, soalan stesen 4 ni, stesen D dia ada 4 soalan tambah dengan 5. Sini kita nampak macam tu lah. Okay, yang ni tak seragam. Jadi maksudnya kalau induktif ni kadang-kadang dia betul logik, okay, tapi sekarang dia tak seragam. Jadi kita try balik. Yang mana 2 ni sebenarnya adalah 1 tambah 1. Okay, ada 1 kan? Kalau dekat sini kita cuba bina 2 ni. So kita dapati dekat situ 2 tambah 1. Kalau yang ni kita cuba dapatkan 3. 3 tambah 1, betul tak? Kan? Jadi yang ni kita cuba dapatkan 4. That means 4 tambah 1. Dia nampak macam ada ni kan, kesinambungan dekat situ. So that means kita ada 1, 2 kali dekat sini. Ini pun 2 kali untuk dapatkan nilai yang ini. Okay, that means 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. 2 tambah 2 tambah 1 jadi 5. Betul tak? 3 tambah 3 tambah 1 jadi 7. 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9. So that means kita boleh buat kesimpulan dekat sini bahawa yang ini adalah sebenarnya katalah kita label ni sebagai N sampai N kan. Dia nak sampai N kan? N tambah 1 ya, tambah. Okay, tambah. Jadi maksudnya untuk ke N kali kita boleh anggap ini N tambah 1 lah, yang mana kita boleh simplify ni sebagai 2N tambah 1. That means N ni tadi bermula, N ini bermula daripada 1, 2, 3. Kalau tengok 1, 2, 3, 4 dan dot. Mesti 3 dot walaupun dekat sini banyak dotnya. Jadi kita letak 3 dot saja supaya dia valid. Kalau lebih maksudnya tak ada markah. Okay, markah dekat sini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah yang ni, yang kedua adalah yang ni. Okay, 2 untuk kesimpulan umum. Okay, seterusnya nyatakan bilangan soalan yang berada di stesen G dan stesen K. So kita tengok dekat sini, stesen G dekat mana, yang ke berapa. Okay, kita try dulu lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini nak sampai K saja kan? G sampai K. Okay, kita kira. This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. Okay, jadi stesen G kita ialah, stesen G kita adalah 7.
dan stesen K kita adalah yang ke-11. Okay, kita take note dekat situ. Tadi dikata kalau stesen ke N adalah this one. Okay, stesen ke N adalah this one. Jadi kalau stesen G, berapa bilangan soalan? Berapa bilangan soalan di stesen G dan stesen K? Jadi kita buat kesimpulan kat sini. Di stesen G, bilangan soalannya ialah, sebab dia 7 kan, yang ke-7 kan, so that means 2n tambah 1 ni kita ubah 2, 7 tambah 1, berapa ni? 14 tambah 1, 15 soalan. Okay, kalau di stesen K bilangan soalannya 2 darab 11, so dia adalah stesen yang ke-11 tambah 1, you akan dapat 22 tambah 1, 23 soalan. Boleh sangat senang kan? So dekat sini ada 2 markah. 1, 2 cukup. So 4 marks. Okay ah? Kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okay, untuk soalan 9. Soalan lorekkan. Ini melorek rantau ya. Okay, Rajah 9 menunjukkan satu rantau berlorek yang dilukis pada satah kates. Okay, nyatakan dua ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut selain daripada Y lebih besar setengah X tambah 1. Okay, yang ni dah diberi garisannya dan dia dah dapat dah. Kita kena cari dua lagi. So dinding yang pertama dah dapat, kita tak kacau. Mana dinding yang kita belum dapat? Dinding yang ni dan dinding yang ni. Okay, dinding yang ni kita kena tukar lah warnanya. Okay, warna purple. Okay, jadi untuk dapatkan dinding warna hijau ni sangat senang sebab dia potong pada paksi Y. Paksi Y pada nilai 4. Jadi maksudnya Y sama dengan 4. Jadi ketaksamaan yang terlibat dekat sini disebabkan di garis lurus dia tak ada potong. Jadi maksudnya kalau dari garis lurus ni mesti double lines. Dia turun ke bawah juga. Okay, dia turun ke bawah. Maksudnya dia less or equal. Dia double lines lah. So the first answer is Y less or equal 4. So apa? Dia turun bawah kan? Dia turun bawah maksudnya Y tu kecil lah. Okay, less or equal sebab dia tak ada double lines. Orang tak potong jalan raya kalau double lines. Itulah dia punya tips. Okay, double lines tak boleh potong. Kalau yang ni boleh potong. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok garis yang warna purple. Jadi kita tukar warna purple lah. Dekat sini dia ada pintasan Y sudah dekat situ. Kalau kita punya formula garis lurus, persamaan garis lurus adalah Y mx plus C kan. Y sama dengan mx plus C. C ini adalah pintasan Y. Okay, pintasan Y ni kita dah ada, iaitu 4. Jadi C ni kita dah dapat. C is 4. Jadi sekarang kita just we need to find the M lah. What is your M? M is actually gradient. Gradient adalah kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Sekarang dia bagi pintasan Y, pintasan X. Ya, senang saja. Formula of kecerunan ni, formula of gradient ni ialah, you have to remember lah, negatif pintasan Y over pintasan X. So this is the notes lah, the footnotes for you ya. Alright. Jadi macam mana kita nak cari M nya? Negatif pintasan Y adalah 4, pintasan X adalah 4. So that means your answer for M is negative 1. Jadi persamaan untuk ini ni, kita refer balik yang ni. Okay, kita tulis Y apa M negatif 1, X still X, C adalah 4. Sebabkan dia tak ada tanda negatif, so plus lah dekat situ. Okay, so persamaannya adalah, okay, kita pemudahkan ini, dia akan menjadi Y sama dengan negatif X tambah 4. Okay, ini persamaannya. Sekarang kita tengok dia punya garisan. Garis lurus double lines, tak boleh potong. So double lines. Sekarang dia punya arah ke atas. Kalau ke atas, rantaunya ke atas, maksudnya Y itu lebih besar. Jadi kita kena tulis
Y lebih besar, double line sebab tak boleh potong. Kita tulis yang ni tau. Okay. Negatif X tambah 4. Boleh juga kalau you buat Y tambah X. Ni bawa pergi sebelah kan. Lebih besar sama dengan 4. Boleh juga. So, you akan dapat juga markah. Yang pertama dekat mana? 1, 2. This one pun okay. Okay. Yang penting jawapannya, arahnya dekat mana? Betul. Boleh Okay. So, sekarang soalan yang seterusnya. Tentukan sama ada titik 2 memuaskan rantau bularat tersebut. Berikan justifikasi anda. Okay. Untuk soalan seterusnya, kita tengok titik 2 directly from the Cartesian plan. So, 2 dekat mana? 2 dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, dia memuaskan garis ini sebab garis ini bukan garis putus-putus. Okay. Kalau dekat sini garisnya putus-putus, dia tercicir dekat situ, terkeluar daripada garisan tu. Dia boleh tercicir lah, maksudnya dia tak masuk dalam rantau ni. So that means kita kena jawab tidak memuaskan kawasan Blore. Okay. Ataupun you boleh tulis macam ni lah. Okay. Titik, buat dalam bentuk ayat. Titik 2 tidak memuaskan kawasan berlorek. Okay, itu yang pertama. Berikan justifikasi. Kerana apa? Kerana dia tidak, ataupun you boleh letak ia tidak memuaskan, ataupun tidak berada, boleh juga kot. Tidak memuaskan lah biasa kita buat. Tidak memuaskan ketaksamaan. Bukan ketaksamaan, persamaan. So daripada garisan tu bukan ketaksamaan. Persamaan. Mana tadi? Yang ni tadi kan? Sebab di garis putus-putus. So Y sama dengan setengah X tambah 1. Berapa markah? You akan dapat 2 markah. First, bila you jawab tidak memuaskan kawasan blorek, 1 markah. Then this one, the second mark. Alright, so you will get 4 marks total. Untuk question 9. Okay, settle question 9. So, go through to question 10. Okay, last but not least, question 10. So, soalan terakhir kita hari ni. Raja sebelum menunjukkan seekor ayam dan seekor lembu. Okay, hitung bilangan ayam dan bilangan lembu jika terdapat 74 kaki dan 64 mata. Oh, dia cerita tentang kaki dan mata. Dia nak hitung, okay, dia punya tips dekat sini adalah hitung bilangan ayam dan bilangan lembu. Jadi automatically kita tahu dia suruh hitung, this one kita label sebagai X lah, ini sebagai Y. Ya, itu dia punya hints ya. Bila you cari soal, bila you dapat soalan macam ni, kalau dia suruh hitung bilangan apa, that means you can label itu sebagai X dan Y. Okay. So ceritanya tentang apa? Tentang kaki dan mata. Kalau kita tengok dekat sini, ayam ada berapa kaki? 2 kan? Jadi untuk total kaki ni, okay, total kaki 74. Jadi kita tengok kaki lah. Ayam ada 2 kaki. Jadi 2 kaki ayam tambah dengan berapa kaki lembu? 4 kaki lembu sama dengan 74 kaki. Ya, ini cerita tentang kaki. Sekarang kita tengok mata pula. Mata ayam 2, mata lembu pun 2. Jadi kita letak 2 mata ayam tambah 2 mata lembu sama dengan 64 mata. Dia suruh cari bilangan ayam dan bilangan lembu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nombor ni sama kan? Okey, kalau X ini sama, kita boleh potong dia mengikut kaedah penghapusan. So kita hapuskan dia. Macam mana kita nak hapus? Okey, kita tahu tandanya sama, positif. Okey, kita boleh tolak directly. Kita buat bentuk lazim. So ini cancel. 4 tolak 2, you akan dapat 2Y. 74 tolak 64, you akan dapat berapa? 10. So Y equals to 5. Okay, so dapat Y 5. Macam mana nak cari X? Kita gantilah dalam mana-mana. So kita label, katalah tadi kita label ni sebagai 1, kita label ni sebagai 2. Okay, Y sama dengan 5 ni masukkan. Okay, panjang sangat. Y equals to 5 into mana lebih senang? 2. Okay, sebab 2 kecil-kecil, 2, 64 kecil daripada 24, 74.
Okay, into 2 ya. So 2x plus 2, what is your y? Y is 5 equals to 64. So 2x equals to 64 minus 10. So you will get 54. X dekat sini, 2 bawa pergi sebelah, you akan bagi dengan 2. You will get berapa ni? 27. Check. 54 bagi 2, you will get 27. Boleh faham? Okay, dia nak bilangan ayam dan bilangan lembu. So, kena mention dekat situ. Oops. Kenapa 3 titik tak jadi? Okay. So, you kena mention bilangan ayam sama dengan berapa? Ayam tadi apa? X. Jadi, X bilangan ayam adalah 27 ekor. Jadi, bilangan lembu sama dengan 5 ekor. Boleh? Itu sajalah. Okay So berapa markah dekat sini? 5 markah. Jadi di mana dapat 5 markah tu? First markahnya ada dalam persamaan yang pertama. Second marks is persamaan kedua. Bila you hapuskan, you akan dapat yang ketiga, dapat nilai X dan dapat nilai Y. Kadang-kadang dia bagi dekat sini, ya, markah tu. Okay, dia depends dengan skema soalan, skema jawapan. So far so good. Cikgu harap kamu semua faham, because Maths is very awesome. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua kerana sudi mendengar, dan cikgu harap kamu semua boleh faham dan boleh menjawab soalan SPM nanti, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.